Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Oktober 2023 bersama saya Nusyah Mama Amin. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan mendapat maklumat dalaman terdapat beberapa adun Perikatan Nasional mahu menyokong gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan di Pahang. Zahid turut menafikan terdapat adun PN dari Pahang akan menyertai PN jika gabungan itu memenangi PRK Dun Pelangai pada Sabtu ini. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, dakwaan pengerusi PN Muhyiddin Yassin, kononnya 4 wakil rakyat BN mahu menyertai mereka tidak lebih sekadar propaganda politik menjelang PRK Pelangai. Zahid berkata demikian ketika mengulas kenyataan Muhyiddin dalam ceramah di Felda Cemamoy baru-baru ini yang mendakwa ada kemungkinan adun BN akan menyertai PN sekiranya gabungan itu menang pada PRK Dun Pelangai. Zahid yang juga pengerusi BN berkata, komposisi yang membentuk Kerajaan Negeri Pahang ketika ini terdiri daripada 16 adun BN dan 8 adun PH, manakala PN mempunyai 17 adun. Justeru Zahid berkata jumlah yang dimiliki oleh Gabungan Kerajaan Perpaduan lebih dari mencukupi dan yakin Dun Pelangai akan dimenangi oleh PN. Pahang adalah antara negeri yang belum menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti terhadap adun sejak ia dilaksanakan di peringkat persekutuan pada 5 Oktober 2022. PRK pada Sabtu ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru di antara calon BN Amiza Abu Adam, calon PN Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi Zuhasni. BN disifatkan sebagai semakin gelabah dengan gelombang penolakan pengundi di Pelangai menjelang hari pengundian esok. Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Abdul Jabbar mendakwa walaupun BN dibantu kelebihan menggunakan jentera kerajaan, ia dikatakan masih belum mampu menarik seramai mungkin warga Pelangai ke ceramah mereka. Dengan tiada sambutan pengundi Pelangai, Rosli berkata ia seakan memberi isyarat bahawa warga Pelangai mahu melakukan perubahan. Dalam pada itu, Rosli turut mengingatkan BN bahawa kerusi Pelangai belum pernah dimenangi parti lain selain UMNO BN sejak tahun 1986. Justeru katanya senario PRK Pelangai kali ini memberi tekanan kepada BN kerana takut menghadapi kekalahan di kerusi tradisi mereka dalam senario BN berhadapan dengan penolakan rakyat di seluruh Malaysia, khususnya orang Melayu. Walaupun parti dalam Kerajaan Perpaduan turut membantu sepanjang kempen, menurut Rosli, jika BN kalah ia bermakna TAP dan PH tidak memberi nilai tambah, sebaliknya hanya menjadi sebab penolakan orang Melayu di Pelangai kepada PN. Rosli dalam hantaran di Facebook berkata, kegusaran BN juga dapat dilihat selepas Menteri Besar Pahang Wan Rosli Wan Ismail menghimpunkan semua adun BN untuk menyatakan ikrar terus menyokong Kerajaan Perpaduan di negeri itu. Ia dilakukan selepas pengerusi PN Muhyiddin Yassin pada Selasa mendakwa terdapat kabar angin mengatakan 4 adun BN akan melompat selepas PRK Pelangai. Dalam pada itu, bekas Menteri Besar Pahang Adnan Yaakob menjelaskan masih sukar untuk meramalkan sama ada PRK Pelangai esok akan memihak kepada BN atau PN. Menurut Adnan yang pernah berkhidmat selama 8 penggal sebagai adun Pelangai, pemerhatian adalah berdasarkan kempennya di lapangan untuk calon BN Amiza Abu Adam. Adnan seperti dilaporkan Berita Harian berkata, peluang untuk semua pihak kini adalah sama dengan kedudukan yang sebenar belum dapat dipastikan. Jelasnya lagi, BN dan PN memainkan isu peringkat persekutuan dengan menjurus hal besar yang tiada kaitan dengan rakyat bawahan. Adnan juga menyatakan bahawa dia dan jentera kempen BN masih belum melawat seluruh pangkalan pengundi di Pelangai dengan hanya tinggal sehari untuk hari pengundian. Adnan yang lebih dikenali dengan panggilan Long Nan berkata, keputusan pilihan raya esok akan menghantar mesej kepada parti yang kalah. BN memenangi 16 kerusi DUN di Pahang semasa PRU 15 lalu, manakala PN memenangi 17. Bagaimanapun, BN berjaya membentuk kerajaan negeri selepas menjalin kerjasama dengan PH yang mempunyai 8 kerusi dalam DUN. Kerusi Pelangai dimenangi oleh Johari Harun dari BN yang meninggal dunia dalam naas pesawat pada 17 Ogos lepas. Sementara itu, Adnan menempelak calon bebas Hasli Helmi Zuhasli yang mendakwa namanya sudah tidak laku untuk dijual. Adnan berkata dia mempunyai bukti bahawa Hasli Helmi menggunakan namanya ketika berkempen dengan mengaku sebagai anak. Ulasan saya mengenai calon bebas menjual nama saya ni bukan direka.
saya dapat banyak laporan. Dia mengatakan saya ni bapa saudara dia lah. Kenal lama dengan ayah dia lah. Itu saya katakan, arwah ayah saya dengan arwah tok dia sekampung. Dia di kampung situ menjadi baik. Arwah ayah saya ketua kampung, kemudian menjadi ketua penerangan UMNO bahagian, kemudian menjadi setiausaha UMNO bahagian. Setiausaha UMNO bahagian. Selepas ketua penerangan UMNO bahagian, arwah ayah saya menjadi setiausaha UMNO bahagian. Saya dengan ayah calon bebas ni tak dapat mana pun dalam parti. Dia peneroka, kemudian tak jadi peneroka. Dan begitu juga dengan calon bebas ni. Saya menjadi menteri besar, adalah banyak lagi 4-5 kali yang dia berjumpa saya untuk minta tolong sebagainya. Jadi soal nama saya laku tak apa, tapi janganlah jual pada mula. Kalau saya tak laku nama saya, tak jual pada mula. Maknanya ni jawab orang yang memperauki bahawa menjual nama saya ni laku. Itu dia cakap begitu. Dia dah jual awal-awal. Dia malah dah kata mata. Saya tak sedap mata orang. Saya tak pernah kempen katakan orang. Tapi sedih lah. Pangkat anak saudara. Walaupun jauh. Muda lagi. Bercita-cita untuk menjadi wakil rakyat. Biarlah. Saya pun dalam WhatsApp dia kepada saya tak pernah memburukkan dia. Tak pernah kata awak buang masa hilang deposit awak. Tak pernah. Saya kata bertandinglah. Mana tahu orang pilih awak dengan prinsip perjuangan awak. Semua cakap baik. Jadi bila dia mengatakan saya begini, saya berasa panas hati juga. Soal laku tak laku, kenapa jual nama saya awal? Awal dah jual, mana nama saya laku? Jangan jual pada awal lah. Tak nafikan ramai orang datang kan, menghantar recording itu. Dia jual nama saya. Saya tak suka lah jual nama saya ni. Walaupun nama saya laku. Kalau tak laku tak apa je ni, nama ni laku. Kata takkan orang jual. Orang tak jual kalau barang tak laku. Pada 4 Oktober lalu, media melaporkan Hasli Helmi menegaskan tidak laku jika dia menjual nama Adnan ketika berkempen. Menurutnya, sepanjang tempoh 11 hari berkempen, dia tidak pernah menjual nama bekas Adun Pelangai selama 36 tahun tersebut. Baik, mengulas mengenai jalan di Pelangai, Adnan berkata dia tidak pernah pening dengan jalan raya di kawasan itu sepanjang 36 tahun menjadi wakil rakyat di sana. Adnan berkata demikian ketika membalas kritikan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkenaan keadaan jalan di Pelangai. Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyatakan kepala dia pening datang sini. Dia baru sekali datang dah pening. Saya 36 tahun wakil rakyat sini. Tak ada pening pun. Jalan ni dulu memang bengkok-bengkok kecil tapi beransur-beransur kita besarkan. Sebab peruntukan untuk membina baik ke jalan yang paling tinggi sekali. Pada tahun awal 80-an, 1 kilometer jalan yang hutan bertebuk, kita buat jalan baru, kosnya 7 juta. 1 kilometer. Sekarang ni kali lah berapa? 1 kilometer hutan bertebuk nak jadikan jalan, 7 kali 10, 70 juta. Mana cari duit? Kerajaan negeri bukan ada duit. Kerajaan ni kutip cukai hantar Kuala Lumpur. Kutip cukai income tax hantar Kuala Lumpur. Kutip cukai custom hantar Kuala Lumpur. Bukan dapat pun. Tapi dari masa ke masa, cantik dah jalan. Dalam ceramah semalam, Hamzah menceritakan pengalamannya yang pertama kali ke Pelangai. Saya tak pernah mari pun kampung Pelangai. Rupa-rupanya kampung Pelangai ni susah nak mari. Saya berjalan daripada Karak sampai tadi ke mana nama kampung tadi? Kemomoy. Cemomoy. Alah, nama pun sedap. Cemomoy. Sampai saja saya jumpa Datuk Saifuddin, saya kata, "Tok, Panadol ada?" Soalan pertama saya, "Panadol ada?" Dia kata, "Tok, buat apa Panadol?" Jalan pusing-pusing ni tak tahan. Sementara itu, Adnan turut menafikan dakwaan Hamzah bahawa terdapat pihak yang mengugut penduduk setempat agar tidak menghadiri ceramah PN di situ. Saya tak dengar lah pula penghuni diugut. Siapa nak pergilah. Hari tu Menteri Besar Kedah datang. Datuk Sanusi datang. Beribu orang datang. Ramai orang. Malam tu semalam Tazim Muhyiddin datang pun ramai orang datang. Kalau kena ugut, tak ada orang datang. Itu aja. Kalau kena ugut, mana ada orang datang? Apa saya tak datang? Kau kena ugut.
Apa saya awak datang? Kau kena ugut. Tak betul. Apa saya awak datang? Kau kena ugut, kau berani ke datang? Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menerima panggilan telefon daripada Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Mohammed Salman semalam. Agensi Akhbar Saudi SPE melaporkan mereka menyemak hubungan dua hala yang istimewa termasuk peluang pembangunan kedua-dua negara. Selain itu, menurut laporan itu lagi, beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama telah dibincangkan. Laporan itu juga menyebut semasa panggilan itu, hubungan kedua-dua negara dan peluang untuk pembangunan melibatkan dua negara telah dikaji semula. Malaysia dan Arab Saudi menjalinkan hubungan diplomatik sejak 1961. Arab Saudi ialah rakan dagang terbesar Malaysia di Asia Timur dengan jumlah perdagangan bernilai lebih $10 bilion pada 2022. Pegawai Malaysia juga dilaporkan telah menyatakan hasrat untuk memperkukuh hubungan dan meneroka bidang kerjasama baharu dengan Arab Saudi. SPRM telah menyerbu firma peguam yang mewakili bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pagi tadi menurut sumber yang rapat dengan perkara tersebut. Sumber itu mendakwa 12 pegawai daripada Badan Anti Rasuah itu melakukan serbuan ke pejabat firma guaman Rosli Dahlan Saravana RTS. Sumber itu juga mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma tersebut. Sebelum ini, pegawai SPRM juga cuba menyerbu pejabat guaman Chet Tan Jethwani & Co. yang turut mewakili Muhyiddin. Sumber itu menegaskan Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan penasihat utama Bersatu dan Presiden Gabungan Parti Pembangkang Muhyiddin. Sumber itu juga menyatakan bahawa RDS mewakili Muhyiddin dalam saman fitnah bekas Perdana Menteri itu terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sumber itu seterusnya mendakwa terdapat syak wasangka serbuan itu bagi membolehkan SPRM mempunyai akses kepada fail firma guaman yang berkaitan dengan kes-kes yang berkenaan. Malaysia kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk mendapatkan maklum balas berhubung perkara itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.